Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Belanjawan 2024 adalah manifestasi komitmen berterusan mengurangkan kos sara hidup, tingkatkan peluang kerja dan lebih berdaya saing. Perdana Menteri berkata, ia juga menyokong iklim pelaburan kondusif dalam suasana global yang kian berubah. Pada masa yang sama, memberi penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi mampan dan pro-rakyat seiring hala tuju ekonomi baru. Jangan politikkan Belanjawan 2024 Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri berkata, walaupun berbeza perjuangan parti, tetapi dalam soal ekonomi dan imej negara, semua pihak perlu bersatu. Semua perkara yang dibentang oleh Perdana Menteri telah dicerakinkan dengan cukup komprehensif. Rakyat Kelantan menyambut baik langkah meneruskan pemberian rebat bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin tegar. Ujar mereka, ia adalah sangat wajar dengan situasi ekonomi yang serba mencabar. Begitu juga pengecualian deposit akaun bil elektrik atas nama sendiri untuk mereka yang baru memiliki rumah. Komited untuk memastikan agenda dalam belanjawan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Menteri Pendidikan menyambut baik peruntukan keseluruhan RM58.7 bilion sebagai perjuangan untuk pendidikan manusiawi. Peruntukan itu sekaligus menjadikan kementerian berkenaan menerima peruntukan terbesar melalui belanjawan 2024. Peningkatan peruntukan sebanyak RM4.89 bilion atau 13.45% kepada Kementerian Kesihatan membolehkan lebih banyak inisiatif dan projek pembangunan dapat dilaksanakan. Menteri Kesihatan berkata peruntukan sebanyak RM41.2 bilion mampu meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Peningkatan itu juga dapat menambah baik fasiliti daif selain fokus kerja awalan pembinaan hospital. Mesra industri sukan kerana meliputi kepentingan semua pihak. Menurut Menteri Belia dan Sukan, meskipun peruntukan belanjawan 2024 lebih rendah, namun pengecualian cukai khusus pembelian peralatan dan aktiviti sukan dapat memajukan lagi industri sukan tanah air. Dalam usaha memperkasakan aktiviti sukan di sekolah, pusat pengajian tinggi dan komuniti, kerjasama erat perlu dijalinkan. Ia melibatkan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Tinggi. Perdana Menteri berkata negara madani hanya akan berkembang sekiranya rakyat diperkasakan, bukan hanya menerusi bidang pekerjaan dan ekonomi saja, malah menerusi aspek kesihatan melalui bersukan. Seorang lelaki warga Mas dilaporkan hilang selepas disambar buaya di Sungai Sekerang di Seri Aman pagi tadi. Mangsa Caung Barangai 67 tahun dari Rumah Panjang Baloi, Skim Sekerang. Menurut JBPM Sarawak, kejadian berlaku ketika mangsa sedang berada di tebing sungai untuk mengisi air ke dalam tong penyembur untuk digunakan untuk meracun rumput. Kejadian turut disaksikan isteri mangsa. Reptilia berkenaan dilaporkan telah menyambar dan menghirit mangsa ke lubuk sungai. 340 individu ditahan menerusi optapis khas di seluruh Johor sejak Selasa lalu hingga kemarin. Kesemua suspek ditangkap atas pelbagai kesalahan dadah termasuk 243 penagih, 74 individu memiliki dadah dan 23 kes bekalan. Ketua Polis Johor berkata 28 suspek berstatus orang dikendaki turut ditahan. Dengan rampasan keseluruhan termasuk sitaan 7 kenderaan dan wang tunai bernilai RM82,980. 195 parti ditahan Jabatan Imigresen Johor hasil serbuan di 2 buah penempatan haram di kawasan bekas tapak binaan di Gelang Patah awal pagi semalam. Pengarah Imigresen Negeri berkata, serbuan dijalankan susulan aduan orang awam mengenai kehadiran parti dipercayai tanpa dokumen sah. Lokasi penempatan tersebut jauh dari laluan utama selain dikelilingi pokok sawit dan kontena lama bagi memudahkan parti meluluskan diri. Penerima darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang diberi peringatan untuk tidak mempamer atau melekatkan lambang darjah kebesaran atau pingat negeri pada kenderaan mereka. Pengelola Berjaya Diraja Sultan Pahang berkata peringatan itu dibuat bagi menjunjung titah Sultan Pahang yang kini bersemayam di Istana Negara.
Laluan arah timur di kilometer 124 Lebuh Raya LPT1 iaitu lancang ke Temeloh akan ditutup dan dilencongkan bermula Isnin depan hingga Mac 2024. Penutupan jalan bagi kerja-kerja naik taraf Lebuh Raya untuk projek tebatan banjir yang melibatkan laluan arah timur iaitu menghala ke Kuantan. Keseluruh semua trafik akan dilencongkan untuk menggunakan laluan arah barat menghala ke Kuala Lumpur dan pelaksanaan aliran kontra dibuat sepanjang tempoh berkenaan. 9 pusat pemindahan kekal akan dibina bagi mempertingkat tahap keselesaan pusat pemindahan penduduk terjejas. Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA berkata, pusat berkenaan yang akan dibina di negeri berisiko tinggi banjir itu dijangka siap tahun depan. Lokasi terlibat telah dikenal pasti dan pihaknya percaya ia telah dikaji secara menyeluruh dari segi kesesuaian sebagai pusat pemindahan kekal. Veteran ATM dicadang menjadi jurulatih PLKN 3.0 yang bakal dilaksana di Kem Tentera. Ahli Majlis Veteran Kebangsaan berkata kepakaran dan kemahiran dimiliki mereka boleh dikongsi dalam membantu melancarkan program PLKN. Selain mempunyai pengalaman dalam bidang ketenteraan, mereka juga mempunyai kemahiran khusus dalam bidang tertentu yang boleh dikongsikan semasa program itu berlangsung. Sementara itu, sebanyak 99 buah rumah telah dibina di seluruh negara menerusi inisiatif Perumahan Veteran ATM sejak 3 tahun lalu melibatkan pertukaran 6.5 juta ringgit. Lebih 8 juta ringgit lagi bagi membaik pulih 554 unit rumah sedia ada. Timbalan Menteri Kewangan berkata inisiatif tersebut akan diteruskan dalam usaha membantu veteran ATM berpendapatan rendah dan kurang kemampuan. 300 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan Kota Kinabalu menerima bantuan penangkapan ikan di bawah program peningkatan pendapatan LKIM. Pengerusi LKIM berkata bantuan berkenaan bagi membantu nelayan B40 meningkatkan hasil tangkapan sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Bantuan turut bertujuan meningkatkan kecekapan serta kemahiran nelayan ke arah peningkatan produktiviti sektor perikanan. Impian rakyat Gua Musang Kelantan untuk menikmati kemudahan riadah bakal menjadi kenyataan apabila Kerajaan Persekutuan sedia membina sebuah kompleks sukan di daerah itu tidak lama lagi. Perkara itu diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyatakan rundingan akan dibuat melibatkan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan. 424,000 kanak-kanak di negara ini mengalami isu kesihatan mental sepanjang tahun lepas. Menteri Kesihatan berkata, angka itu berdasarkan laporan National Health and Morbidity Survey NHMS yang dilaksanakan KKM. Antara faktor kesihatan mental itu kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa dan mempunyai masalah perhubungan dalam kalangan remaja. Golongan muda digesa merebut peluang mengikuti program yang ditawarkan Pusat Ekonomi Digital PEDI. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata, latihan ditawarkan PEDI membolehkan mereka menggunakan bidang ekonomi digital untuk memajukan diri dan sosioekonomi setempat. Inisiatif itu juga adalah bukti komitmen kerajaan untuk memupuk gaya hidup digital dalam kalangan masyarakat. Bacok menjadi lokasi pilihan tourism Malaysia Zon Pantai Timur bagi mempromosikan produk pelancongan baru mewakili negeri Kelantan dan Zon Pantai Timur menerusi jejak warisan Bacok. Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Timur berkata, pemilihan Bacok disifatkan mempunyai permata yang tersembunyi. Projek berkenaan adalah satu usaha untuk meningkatkan pelancongan lokal ke peringkat antarabangsa. 260 peserta diberi pendedahan secara teori berkenaan asas bahaya kebakaran, pengisian bangunan dan isu-isu berkaitan permohonan Malaysia melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ia menerusi program pemantapan keselamatan kebakaran premis-premis perniagaan di Labuan. Sepanjang tahun ini, 17.65% daripada 68 premis yang diperiksa di Labuan memerlukan pembetulan dan penyelenggaraan semula. Belanjawan 2024 dilihat mengemudi kemajuan ekonomi dan memperkukuh kedudukan fiskal. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AMMB Holdings Berhad berkata, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk mengukuhkan pembangunan sosioekonomi negara dan memacu daya tahan jangka panjang. Antaranya sasaran mengecilkan defisit bajet daripada 5% kepada 4.3% daripada KDNK. Sememangnya satu langkah baik untuk meningkatkan prestasi kewangan negara.
Ekonomi pada tahun 2024 dijangka terus dikekalkan oleh permintaan dalam negeri walaupun pada kadar sederhana. Menurut Pembangunan Kewangan Industri Malaysia Berhad MIDF, jangkaan itu berdasarkan oleh pengalaman subsidi yang disasarkan dalam Belanjawan 2024. MIDF turut mengekalkan ramalan sebanyak 4.2% pertumbuhan KDNK bagi 2023 dan 4.7% bagi 2024. Beberapa syarikat permainan video antarabangsa dikenal pasti berpotensi untuk bertapak di negara ini sekaligus menjadikan Malaysia sebagai gaming hub di rantau Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Digital berkata peruntukan RM30 juta itu bertujuan mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan. Salah satu syarikat permainan video Korea Selatan, NX3 Games, sebelum ini menyatakan hasrat untuk melebarkan sayapnya ke negara ini tahun depan. Penyambungan semula projek pembinaan 5 stesen LRT3 di Selangor mampu menambah baik keterhubungan perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu. Menteri Besar berkata pihaknya ketika ini sedang membuat kajian bagi menghubungkan LRT3 hingga ke Kuala Selangor. Pembukaan kawasan perindustrian berteknologi tinggi di Kerian seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 menyemarakkan lagi usaha Perak untuk memajukan daerah tersebut sebagai pusat industri negara. Malah Menteri Besar berkata ia juga akan mempercepatkan lagi proses pembinaan loji rawatan air di utara Perak bagi memenuhi keperluan pengayuran padi di wilayah berkenaan. Justru pihaknya akan mengenal pasti kawasan sesuai untuk bangunan itu. RM510,000 diperuntukkan RISDA tahun ini bagi memperkasa gerakan peningkatan produktiviti getah di Sarawak. Ia bertujuan menggalakkan inisiatif peningkatan produktiviti getah dalam kalangan pekebun kecil, terutamanya yang memiliki kebun getah tidak bertoreh. Peruntukan dibagikan kepada dua komponen utama, iaitu program peningkatan produktiviti getah dan skim insentif produktiviti getah. Penjajah Israel terus melakukan serangan udara dan bertikad untuk melenyapkan pejuang Hamas. 1,900 orang terbunuh akibat serangan rejim Zionis itu. Lebih daripada 1 juta penduduk di utara Gaza menerima notis 24 jam dari Israel untuk berpindah dengan lebih 400,000 penduduk Palestin hilang tempat tinggal. Hamas berikrar untuk terus berjuang dan menggesa penduduk untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Sementara itu, ribuan penduduk mula melarikan diri ke selatan Gaza untuk mencari perlindungan. Setiausaha Agong PBB menyifatkan situasi di Gaza telah mencapai tahap terendah baru yang berbahaya. Guterres menggesa laluan kemanusiaan ke Gaza perlu dibuka dengan segera. PBB turut menyatakan gerakan segera lebih 1.1 juta penduduk Palestin yang diarahkan rejim Israel adalah sesuatu yang mustahil. Sekurang-kurangnya 11 wartawan terbunuh dalam serangan udara besar-besaran penjajah Israel di semenanjung Gaza. Seorang juru video Reuters terbunuh dan 2 lagi wartawan Al Jazeera cedera pada Jumaat dalam serangan Israel di selatan Lebanon. Dalam 7 hari pertama pertempuran, selain yang terbunuh, 2 wartawan dilaporkan hilang dan 2 lagi cedera. Seorang guru terbunuh dan 2 lagi cedera parah dalam serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah di Bandar Aras, Perancis. Mangsa yang cedera merupakan anggota keselamatan yang ditikam bertubi-tubi dan seorang guru yang dilaporkan cedera ringan. Tiada murid sekolah dilaporkan cedera dan Menteri Dalam Negeri maklumkan penyerang terbabit telah ditahan polis namun identitinya tidak didedahkan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.